Selamat kembali ke Ask the Truth di JNS. Sementara dunia menunggu dengan penuh debaran untuk melihat apa yang akan berlaku dengan Republik Islam, mari kita mulakan minggu ini dengan isu lain yang juga dinantikan oleh dunia, yaitu Piala Dunia. Sekarang, FIFA suka bercakap tentang keterangkuman dan kesaksamaan dalam sukan. Tetapi apabila melibatkan Republik Islam Iran, FIFA telah bertahun-tahun membiarkan perkara yang sebaliknya berlaku. Ini bukan lagi sekedar tentang bola sepak. Ini adalah tentang sama ada institusi antarabangsa akan berpihak kepada rakyat Iran atau kepada rejim yang menindas mereka. Pada masa ini, FIFA benar-benar gagal dalam ujian itu. Minggu ini, FIFA mengumumkan bahawa mereka melarang bendera singa dan matahari yang bersejarah pada Piala Dunia akan datang, simbol yang digunakan oleh jutaan rakyat Iran dan merupakan bendera kebangsaan Iran sehingga tahun 1979. Sekarang, bendera ini bukanlah bendera organisasi pengganas atau simbol kebencian. Ia adalah simbol bersejarah identiti kebangsaan Iran yang telah wujud lama sebelum Republik Islam. Tetapi nampaknya, FIFA percaya bahawa simbol itu terlalu bersifat politik. Sementara itu, FIFA berulang kali membenarkan bendera Palestin, simbolisme politik Palestin, dan demonstrasi politik secara terbuka di stadium-stadium seluruh dunia. Masih ingat ini, Maghribi di Piala Dunia? Nampaknya, simbolisme politik Palestin boleh diterima, tetapi simbol sejarah budaya Iran tidak dibenarkan. Sekarang, saya ingatkan anda bahawa Palestin bukan sebuah negara. Bendera Palestin, selain itu, adalah bendera Pertubuhan Pembebasan Palestin yang merupakan sebuah organisasi pengganas sehingga awal tahun 90-an. Ia adalah simbol politik yang jelas. Namun FIFA tidak mempunyai masalah membenarkannya muncul di stadium dan ruang bola sepak global selama bertahun-tahun. Tetapi bendera bersejarah Iran, disitulah mereka meletakkan hatnya. Tetapi ini melangkaui isu bendera kerana FIFA telah bertahun-tahun membenarkan, menormalkan dan melindungi sebuah rejim yang secara sistematik menyalahgunakan atlet, melarang wanita daripada memasuki stadium dan menggunakan sukan untuk propaganda. Adakah anda tahu bahawa Republik Islam melarang wanita daripada memasuki stadium bola sepak sama sekali? Wanita telah ditangkap dan diserang kerana cuba menonton pasukan mereka bermain. Salah satu kes yang paling terkenal ialah Sahar Hodayari, yang juga dikenali sebagai gadis biru. Pada tahun 2019, selepas ditangkap kerana cuba memasuki stadium dengan menyamar sebagai lelaki dan berdepan hukuman penjara akibatnya, dia membakar dirinya sendiri di luar mahkamah dan kemudian meninggal dunia akibat kecederaannya. Namun FIFA tidak melakukan apa-apa selain mengeluarkan kenyataan yang tidak bermakna untuk mengambil pendirian menentang apartheid jantina dalam penganiayaan terhadap peminat. Dan ia bukan hanya melibatkan peminat sahaja. Republik Islam juga dengan kejam menganiaya atlet-atletnya sendiri. Navid Afkari, seorang juara Gusti, telah dihukum mati pada tahun 2020 selepas mengambil bahagian dalam protes anti-rejim. Amir Nasser Azadani, seorang pemain bola sepak profesional, dijatuhkan hukuman penjara yang panjang kerana membantah. Voria Dafori, bekas pemain pasukan kebangsaan, telah ditangkap selepas bersuara menyokong para penunjuk perasaan. Bekas legenda bola sepak Iran, Ali Karimi, salah seorang pemain paling disayangi dalam sejarah Iran, secara terbuka menyokong para penunjuk perasaan dan sebagai tindak balas, rejim telah merampas hartanya di Iran. Malah pada masa ini, Rashid Mazaheri, bekas penjaga gol pasukan kebangsaan Iran, telah hilang selama beberapa bulan selepas beliau mengecam pembunuhan beramai-ramai lebih 30.000 rakyat Iran oleh rejim pada 8 dan 9 Januari. Sekarang ini, hanya beberapa minggu sebelum Piala Dunia bermula, seorang bekas penjaga gol tim Mali telah menjadi mangsa kehilangan paksa. Dan di manakah FIFA? Bukan bendera singa dan matahari yang menjadikan bola sepak bersifat politik. Ia adalah rejim itu sendiri. Mereka menjadikannya politik apabila mereka melarang wanita daripada memasuki stadium. Mereka menjadikannya politik apabila mereka menggunakan tim Mali sebagai alat propaganda. Mereka menjadikannya politik apabila mereka menghukum pemain kerana menyokong rakyat mereka sendiri. Mereka menjadikannya politik apabila mereka menjadikan atlet sebagai boneka negara hanya untuk membenarkan mereka bertanding. Dan FIFA turut bersekongkol. Kenapa? Lihat apa yang berlaku baru-baru ini dengan pasukan wanita Iran di Australia. Semasa Piala Asia Wanita, pemain-pemain Iran enggan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Islam sebelum perlawanan mereka, yang menyebabkan media rasmi Iran melabelkan mereka secara terbuka sebagai pengkhianat waktu perang. Selepas perlawanan, beberapa pemain memohon suaka di Australia kerana takut nyawa mereka terancam. Dan polis persekutuan Australia membantu mengeluarkan 5 pemain dari hotel mereka, menjauhkan mereka daripada pegawai pengiring rejim.
Australia memang memberikan mereka visa kemanusiaan, tetapi perjuangan itu belum berakhir. Beberapa pemain yang pada mulanya mencari perlindungan, kemudiannya berubah pikiran dan malah kembali ke Iran selepas rejim mengugut mereka dan keluarga mereka. Inilah sukan di bawah Republik Islam, dan FIFA tidak berbuat apa-apa. Sukan sepatutnya mewakili kecemerlangan manusia dan persaingan bebas, tetapi Republik Islam menggunakannya sebagai kuasa lunak. Dan FIFA sangat tahu tentang menggunakan sukan sebagai kuasa lunak, terutamanya apabila melibatkan menutup-nutupi rasuah. Siapa boleh lupa skandal Piala Dunia Qatar? Pada tahun 2010, FIFA menganugerahkan Piala Dunia 2022 kepada Qatar selepas pemerintahan diktator Islamis itu menyogok petinggi FIFA dengan beg-beg berisi wang tunai. Kemudian muncul kes rasuah FIFA 2015. Pihak berkuasa Amerika Syarikat mendakwa pegawai bola sepak dan eksekutif pemasaran sukan dalam kes rasuah dan jenayah terancang berskala besar. Jadi, apabila FIFA kini bertindak seolah-olah mereka adalah penentu moral tentang bendera dan simbol apa yang boleh diterima, orang ramai memang berhak untuk bertanya, adakah ini benar-benar soal prinsip? Atau adakah ia tentang kepentingan politik, wang, dan melindungi rejim Islam? Bandingkan dengan cara FIFA melayan Rusia. Selepas pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, Rusia digantung daripada pertandingan antarabangsa disertai dengan kenyataan mengenai hak asasi manusia, undang-undang dan tanggungjawab moral. Jadi, FIFA sebenarnya mampu bertindak terhadap sesebuah negara apabila mereka mahu. Tetapi apabila melibatkan Republik Islam, rejim yang menghukum mati penunjuk perasaan, membunuh wanita kerana melanggar peraturan hijab, menyeksa atlet, melarang wanita daripada memasuki stadium dan menggunakan sukan sebagai alat kawalan ideologi. Tiba-tiba, FIFA terus mendiamkan diri. Semakin ramai rakyat Iran menyeru agar Republik Islam digantung daripada pertandingan FIFA dan peraturan FIFA sendiri memberi mereka segala alasan untuk bertindak. Artikel 3 dalam Statut FIFA menyatakan, FIFA komited untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan akan berusaha untuk menggalakkan perlindungan hak-hak ini. Artikel 4 dalam Statut FIFA melarang diskriminasi terhadap sesebuah negara, individu persendirian, atau kumpulan orang atas sebab bangsa, warna kulit, asal etnik atau negara, jantina, kecacatan, bahasa, agama, pandangan politik, atau apa-apa pandangan lain. Dasar hak asasi manusia, FIFA juga menyatakan bahawa FIFA harus menggunakan pengaruhnya untuk membantu melindungi pembela hak asasi manusia dan wakil media apabila kebebasan mereka terancam. Jadi, bagaimana FIFA boleh menyelaraskan perkara itu dengan rejim yang melakukan jenayah seperti itu? Ia tidak boleh. Rakyat Iran tidak akan berdiam diri tentang perkara ini. Mereka tidak akan berhenti mengibarkan bendera singa dan matahari, dan mereka tidak akan menerima FIFA bertindak sebagai penguat kuasa budaya rejim itu. Republik Islam harus digantung keahliannya dari FIFA, dan FIFA harus berhenti menapis suara rakyat Iran sambil melindungi rejim yang menindas mereka. Baiklah, seterusnya kita ada beberapa mitos untuk dibongkar, sementara dunia dengan penuh debar menunggu apa yang akan terjadi kepada rejim di Iran. Sejak gencatan senjata bermula, rejim telah secara obsesif mempromosikan mitos bahawa apa yang berlaku di Mina ialah Amerika sengaja menyasarkan sebuah sekolah perempuan dan membunuh lebih 100 kanak-kanak. Tetapi semakin anda melihat butiran kes ini, semakin jelas bahawa itu langsung tidak menggambarkan realiti sebenar. Rejim mahu orang ramai berfikir bahawa kerana kanak-kanak mati, serangan itu adalah jenayah perang, tetapi itu tidak benar dan ini sebabnya. Di bawah Undang-Undang Konflik Bersenjata, sesuatu serangan tidak dinilai berdasarkan hasil semata-mata. Ia dinilai berdasarkan apa yang diketahui pada masa itu, apa sasaran serangan, sama ada sasaran itu mempunyai nilai ketenteraan, sama ada kemudaratan kepada orang awam dijangka berlebihan berbanding kelebihan ketenteraan, dan sama ada langkah berjaga-jaga yang wajar telah diambil. Jadi, mari kita terapkan perkara ini di sini. Perbezaan pertama. Undang-undang memerlukan tentera menyasarkan objektif ketenteraan, bukan orang awam. Sebuah fasiliti tentera laut atau peluru berpandu IRGC adalah objektif ketenteraan yang sah. Jika sesuatu tapak menyumbang kepada operasi ketenteraan rejim, pelancaran peluru berpandu, struktur perintah, pertahanan udara, aktiviti tentera laut atau penyimpanan senjata, ia boleh dijadikan sasaran. Sekarang, menurut Brad Cooper dari CENTCOM, tapak tersebut berada di tapak peluru berpandu jelajah IRGC dan dalam pangkalan IRGC. Sila lihat. Jadi ini adalah satu siasatan yang rumit. Sekolah itu sendiri terletak di atas pangkalan peluru berpandu jelajah IRGC yang aktif. Jadi ia lebih rumit daripada serangan biasa. Sebaik sahaja kami selesai,
Saya benar-benar komited untuk ketelusan memandangkan peranan penyeliaan penting anda dan ahli-ahli lain di sini. Ini sangat penting kerana jika sebuah sekolah berada di dalam, bersebelahan atau dibina dalam perimeter asal sebuah kompleks tentera IRGC, sifat ketenteraan KAM itu tidak hilang hanya kerana rejim meletakkan orang awam berhampirannya. Seterusnya, ada isu penggunaan dwiguna. Sebuah struktur awam boleh kehilangan perlindungan jika ia digunakan untuk tujuan ketenteraan atau jika ia digabungkan ke dalam objektif ketenteraan. Sekarang, itu tidak bermakna semua orang di dalamnya menjadi pejuang, sudah tentu. Ia bermaksud analisis sasaran akan berubah. Jika tapak itu adalah sebahagian daripada kompleks sekolah untuk syuhada yang dikaitkan dengan IRGC, seperti yang dinamakan. Jika ia mempunyai integrasi ketenteraan atau ideologi dengan pangkalan tersebut yang memang ada, atau jika serangan itu disasarkan kepada fasiliti IRGC di sekitarnya yang memang berlaku, maka persoalan undang-undang bukanlah, adakah terdapat sekolah di situ? Persoalannya ialah, adakah terdapat objektif ketenteraan yang sah di situ? Seterusnya ialah isu perkadaran. Sekarang, kesepadanan tidak bermaksud tiada orang awam yang boleh mati. Ia bermaksud bahawa kemudaratan kepada orang awam tidak boleh dijangka berlebihan berbanding dengan kelebihan ketenteraan yang konkret dan langsung yang dijangkakan. Jadi, jika sasarannya adalah tapak tentera laut atau peluru berpandu IRGC semasa perang yang sedang berlaku, itu adalah sasaran ketenteraan bernilai tinggi. Jika pasukan penyerang percaya berdasarkan maklumat risikan pada masa itu bahawa sekolah tersebut tidak lagi berfungsi sebagai sekolah bukan ketenteraan atau tiada kanak-kanak berada di situ, maka kegagalan risikan tidak secara automatik menjadikan serangan ini sebagai jenayah perang. Dan bagaimana pula dengan langkah berjaga-jaga? Undang-undang memerlukan langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk mengurangkan kemudaratan kepada orang awam, tetapi ia tidak memerlukan maklumat yang sempurna. Jika maklumat risikan yang lapuk digunakan, ia adalah sesuatu yang serius dan perlu disiasat. Tetapi maklumat risikan yang lapuk tidak sama dengan sengaja menyasarkan kanak-kanak. Dan akhirnya, perisai manusia dan penempatan orang awam. Jika Republik Islam meletakkan atau mengekalkan kanak-kanak di dalam zon ketenteraan, terutamanya selepas serangan telah bermula, itu bukanlah perisai untuk rejim tersebut. Sebenarnya, itu adalah satu tuduhan terhadap rejim tersebut. Undang-undang tidak membenarkan angkatan tentera untuk melindungi pangkalan mereka dengan mengelilinginya dengan orang awam. Dan ia juga tidak membenarkan sesuatu rejim untuk memperalatkan kanak-kanak untuk propaganda selepas gagal menjauhkan mereka daripada sasaran ketenteraan. Jadi, dari segi undang-undang, perkara utama adalah seperti berikut. Jika serangan itu ditujukan kepada objektif ketenteraan IRGC, jika kelebihan ketenteraan yang dijangka adalah signifikan, jika kehadiran orang awam tidak diketahui atau berdasarkan maklumat risikan yang sudah lapuk, dan jika niatnya bukan untuk menyasarkan orang awam, maka serangan itu mungkin dianggap sah di sisi undang-undang konflik bersenjata, walaupun hasilnya tragis. Tetapi tidak, tragedi bukanlah secara otomatik satu jenayah perang, dan jumlah kematian orang awam dalam peperangan yang adil bukanlah bukti secara otomatik niat jenayah atau kesalahan. Kerana Mina bukanlah sekolah biasa di tengah-tengah kawasan terpencil, malah laporan yang bersimpati dengan versi kejadian rejim itu sendiri mengakui bahawa sekolah perempuan yang terletak di fasiliti tersebut, iaitu sekolah rendah, secara sejarahnya adalah sebahagian daripada kompleks tentera laut IRGC. Rejim dan para pembelanya kini mengatakan bahawa sejak sekitar tahun 2016, imej satelit menunjukkan sekolah itu telah dipagari, dicat semula, dan diubah menjadi fasiliti awam dengan bilik darjah dan taman permainan. Tetapi itu masih meninggalkan satu persoalan besar. Mengapa sekolah kanak-kanak terletak di dalam, bersebelahan, atau dalam kawasan asal kompleks tentera laut dan peluru berpandu IRGC pada mulanya? Dan inilah kelemahan utama pertama dalam cerita rejim itu. Mereka mahu dunia melihat perkataan sekolah, bukan perkataan pangkalan IRGC. Dan kelemahan kedua ialah garis masa. Menurut garis masa yang dilaporkan oleh tokoh-tokoh Kesatuan Guru, Amnesty, The Guardian, Time, dan laporan Iran, serangan di seluruh Iran bermula sekitar jam 9.40 hingga 10.00 pagi. Ini pada mulanya adalah hari Sabtu yang biasa, hari persekolahan di Iran. Dan sekitar jam 10.00 pagi selepas serangan telah pun bermula, penutupan sekolah di seluruh negara telah dikuatkuasakan dan kanak-kanak mula pulang ke rumah. Kemudian antara kira-kira jam 10.43 pagi dan 10.45 pagi serangan itu mengenai sekolah. Memang benar itu bukanlah masa yang lama, namun masih tidak masuk akal mengapa begitu ramai kanak-kanak masih berada di dalam sebuah fasiliti yang terletak di dalam kawasan tentera IRGC. Perkara seterusnya yang dipersoalkan ialah dakwaan tentang senjata apa yang digunakan.
Rejim dalam beberapa laporan telah mendakwa bahawa peluru berpandu Tomahawk Amerika Syarikat mungkin telah mengenai sekolah itu. Malah ada yang melaporkan bahawa penemuan awal Amerika Syarikat menyatakan serangan itu berpunca daripada maklumat risikan yang lapor, bukannya serangan sengaja ke atas sekolah. Tetapi kemudian seorang pegawai IRGC muncul di TV kerajaan Iran dan menerangkan sesuatu yang langsung tidak kedengaran seperti peluru berpandu Tomahawk. Dia berkata bahawa dia melihat drone-drone menghampiri dan unitnya mula-mula mencuba senjata ringan, kemudian mengambil dan memasang mesingan berat DSHK 12.7 mm di atas tripod untuk cuba menembak jatuh drone-drone itu. Sangat sukar untuk menyamakan perkara itu dengan peluru berpandu Tomahawk. Peluru berpandu jelajah Tomahawk adalah laju, terbang rendah, dan hampir tidak memberi masa untuk bertindak balas. Anda sebenarnya tidak boleh nampak ia datang. Berhenti apa yang Anda sedang lakukan, ambil mesingan berat yang dipasang pada tripod, pasang, sasarkan, dan tembak. Tetapi itu lebih berkemungkinan berlaku dengan drone yang lebih perlahan atau munisi berkeliaran. Jadi yang mana satu? Adakah ia Tomahawk? Adakah ia drone? Atau sesuatu yang lain? Kenapa seorang pegawai IRGC menerangkan satu senario yang bercanggah dengan naratif rejim sendiri? Dan jika rejim itu berbohong tentang senjata tersebut, apalagi yang mereka dustakan? Disinilah analisis Matt Tardio menjadi lebih relevan dan lebih penting. Tardio ialah seorang penganalisis ketenteraan bebas yang mengkaji bukti visual dan susun atur tapak tersebut. Beliau berhujah bahawa kebanyakan laporan arus perdana terlalu banyak bergantung kepada sumber-sumber rejim. Bukti beliau menunjukkan bahawa serangan itu berlaku di sebuah kawasan yang bukan sekolah perempuan biasa seperti yang didakwa oleh rejim. Tetapi sebenarnya sebahagian daripada kompleks sekolah untuk para syahid yang berkaitan dengan IRGC yang digabungkan dengan pangkalan tentera laut dan peluru berpandu IRGC. Tarbio juga mendedahkan imej dari dalam bangunan yang rosak itu yang menunjukkan tugu peringatan tentera dan bahan-bahan syahid yang berkaitan dengan IRGC. Apa benda seperti itu buat di dalam sekolah kanak-kanak? Dan itu membawa kita kepada kelemahan keempat dalam cerita rejim. Tapak itu nampaknya mempunyai sejarah penggunaan dwiguna yang rejim benar-benar tidak mahu dibincangkan. Jadi, kenapa sesiapa perlu percaya dakwaan Republik Islam itu bulat-bulat? Ini adalah rejim yang sama yang menembak jatuh pesawat Ukrainian International Airlines penerbangan PS-752 membunuh 176 orang, kemudian berbohong mengenainya selama beberapa hari sehingga bukti tidak dapat dinafikan lagi. Ia adalah rejim yang sama yang telah membunuh ratusan kanak-kanak semasa protes pada 8 dan 9 Januari dan telah menghukum mati lebih ramai lagi kanak-kanak sejak itu. Dan disinilah media antarabangsa gagal sekali lagi. Kerana cara yang bertanggung jawab untuk melaporkan cerita ini adalah dengan mengatakan terdapat laporan mengenai korban awam secara besar-besaran di sebuah sekolah di Mina. Tapak tersebut pernah berada di dalam kawasan kompaun tentera laut IRGC. Sebaliknya, kebanyakan liputan menjadi Amerika mengebom pelajar perempuan. Dan itulah sebenarnya cara propaganda Republik Islam berfungsi. Jadi, ya, insiden ini perlu disiasat. Jika terdapat kegagalan penentuan sasaran, nyatakan. Jika maklumat risikan yang lapuk digunakan, nyatakan. Jika orang awam terbunuh, akui perkara itu. Tetapi jangan biarkan Republik Islam menjadikan tragedi yang kompleks dan mungkin disebabkan oleh rejim itu sebagai kemenangan propaganda. Kerana persoalan sebenar ialah mengapa sebuah sekolah beroperasi di dalam kawasan kompaun tentera IRGC sebenarnya. Mengapa pegawai rejim sendiri menggambarkan drone sedangkan rejim mendakwa ia adalah Tomahawk? Mengapa sejarah ketenteraan tapak itu sedang diperkecilkan? Mengapa kanak-kanak masih berada di sana selepas serangan bermula dan semua sekolah telah ditutup? Mengapa media barat mempercayai rejim yang pernah berbohong tentang korban besar sebelum ini? Dan mengapa rejim yang sama yang membunuh kanak-kanak Iran yang tidak bersalah kini dibenarkan untuk berpura-pura sebagai pembela mereka? Itulah kisah sebenarnya, bukan dongeng indah dari rejim itu. Dan sekarang kita beralih ke segmen The Good, The Bad, and The Ugly minggu ini. Bermula dengan kisah buruk minggu ini. Dan yang ini memang sangat memalukan. Pengawal keuangan Bandaraya New York dan calon Kongres Brett Lander baru-baru ini melawat sebuah masjid di Queens di mana beliau telah membaca sepotong ayat Al-Quran yang menghina penganut Kristian. Beliau bercakap tentang keinginannya untuk bekerjasama dengan Ilhan Omar dan Rashida Tlaib di Kongres dan kemudian menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai di Lubnan. Sila lihat. Saya percaya sebagai seorang Yahudi New York yang bangga bahwa pembunuhan beramai-ramai oleh Israel di Gaza adalah satu penodaan, satu pelanggaran terhadap kefahaman bahwa setiap orang diciptakan dalam imej Tuhan. Setiap seorang daripada kanak-kanak Palestin di Gaza itu sama suci seperti anak-anak kesayangan saya. Jadi ya, di Kongres,
Saya tidak akan lagi mengundi menyokong bantuan ketenteraan AS kepada Israel. Bukan bom-bom yang sedang memusnahkan hospital dan sekolah di Gaza. Bukan penjajahan di Lubnan yang kini saya percaya malangnya berpotensi menjadi satu pembunuhan beramai-ramai. Begitu juga jenis kerjasama yang saya bina dengan Soran, saya berharap dapat wujudkan dengan Rashidat Tlaib dan Ilhan Omar serta yang lain di Kongres untuk menunjukkan kita boleh membina sebuah bandar dan negara serta dunia yang terjangkau untuk semua orang di mana semua orang dialu-alukan dan kemanusiaan setiap orang dihormati. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Terima kasih banyak kerana menyambut saya hari ini. Pertama sekali, sandiwara sebagai seorang Yahudi ini memang sangat menyedihkan. Ada sesuatu yang sangat jijik tentang pengecut yang tidak berprinsip seperti ini yang menggunakan identiti Yahudi mereka untuk memberi kesahihan kepada fitnah terhadap satu-satunya negara Yahudi di dunia sambil berdiri bersama orang yang menggunakan retorik Islamis tentang orang kafir. Tetapi apa yang benar-benar menonjol di sini ialah betapa terpisahnya perkara ini daripada realiti. Israel sebenarnya tidak mempunyai konflik wilayah dengan Lubnan. Israel tidak mahu berada di Lubnan. Satu-satunya masalah di Lubnan ialah Republik Islam telah mendudukinya dengan Hizbullah. Dan bahkan rakyat Lubnan sendiri tahu tentang perkara ini. Namun begitu, Brad terlalu sibuk menjilat bontot golongan Islamis sehingga tidak menyadari perkara itu. Dia begitu terdesak untuk menunjuk-nunjuk kononnya bermoral, sehingga dia akhirnya berada di acara yang sama, di mana imam kemudian berdoa agar Mahdi datang dengan pedangnya menentang orang kafir. Dan ini menggambarkan dengan sempurna apa yang Gadsat panggil sebagai empati yang memusnahkan diri. Seorang ahli politik barat yang mendakwa memperjuangkan demokrasi, toleransi, hak wanita dan pluralisme, berdiri di dalam sebuah bilik. Menormalkan retorik yang akan dikecam serta-merta jika ia datang daripada mana-mana kumpulan agama atau politik lain. Sejujurnya, ia memalukan untuk ditonton. Dan sekarang, untuk perkara yang buruk Ayatollah, BBC baru-baru ini menyiarkan satu laporan tentang lelaki di Afghanistan yang dikuasai Taliban menjual anak perempuan mereka untuk perkahwinan kanak-kanak kerana kemiskinan. Dan entah bagaimana, cerita itu berjaya menggambarkan lelaki yang menjual kanak-kanak itu sebagai mangsa utama. Lihatlah. Di rumah Tur Rashid Azimi, kami tiba-tiba berhadapan dengan kesan yang amat dahsyat. Dia memanggil anak-anak perempuannya. Rukia dan Ruhia adalah kembar. Mereka berumur 7 tahun. Abdul sangat ingin menjelaskan mengapa dia membuat pilihan yang amat berat. Circuit breaker, kau tahu bahawa kau pernah menjadi kanak-kanak. Saya bersedia untuk menjual anak-anak perempuan saya. Saya miskin dan berhutang. Saya pulang ke rumah dengan bibir kering, tertekan dan keliru. Anak-anak saya datang kepada saya sambil berkata, "Baba, berikan kami sedikit roti." Tetapi apa yang boleh saya berikan? Di mana kerja itu supaya saya boleh cari rezeki? Ia benar-benar menyayat hati saya. Tetapi inilah satu-satunya cara untuk memberi makan anak-anak saya yang lain. Abdul. Kata Abdul. Hanya Ietel dari BBC yang boleh mengambil tindakan yang begitu keji, hina, dan tidak berperi kemanusiaan, lalu meletakkan lelaki-lelaki yang menjual anak perempuan kecil mereka ke dalam perhambaan seks sebagai mangsa. Babi-babi ini bukan mangsa. Gadis-gadis itulah mangsa sebenar. Namun, BBC menghabiskan begitu banyak masa untuk memanusiakan para bapa itu, perjuangan mereka, emosi mereka, pilihan sukar mereka, sedangkan mangsa sebenar, yaitu kanak-kanak perempuan itu, hampir menjadi watak latar sahaja. Serius? Malangnya, ini adalah corak yang terus kita lihat dalam liputan media barat mengenai masyarakat Islamis. Terdapat keengganan yang luar biasa untuk secara moral berdepan dengan apa yang dilakukan oleh rejim-rejim ini terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan, dengan segala-galanya diolah semula sebagai isu kemiskinan, budaya, atau kerumitan. Tetapi, tiada apa yang rumit tentang pengantin kanak-kanak. Taliban telah menghapuskan wanita dari kehidupan awam, melarang kanak-kanak perempuan pergi ke sekolah, bekerja, bercakap, dan mencipta satu sistem di mana wanita dianggap sebagai harta benda. Itu sepatutnya menjadi fokus utama. Sebaliknya, BBC menumpukan kepada lelaki yang menjual kanak-kanak perempuan. Dan itu sangat buruk. Dan kini, akhirnya,
Berita baik untuk minggu ini, berita yang sangat menggembirakan. Seorang ahli Kongres yang membenci Yahudi, Thomas Massie, telah kalah dalam pemilihan utama di Kentucky, menyebabkan reaksi yang sangat histeria daripada golongan antisemit baru di sebelah kanan yang sudah tentu menyalahkan orang Yahudi, AIPAC dan sesiapa sahaja, kecuali pengundi sebenar, yang nampaknya mereka tidak hormati cukup untuk berfikir bahawa mereka boleh membuat keputusan sendiri. Selama berbulan-bulan, seluruh ekosistem Tucker Carlson ini telah meyakinkan diri mereka bahawa pengundi Republikan, terutamanya orang Kristian, telah berpaling daripada Israel. Kemudian, pengundi sebenar muncul. Massie mewakili daerah keempat Kentucky, salah satu daerah yang paling konservatif Kristian dan pro-Israel di negara ini. Dan apa yang Massie lakukan? Dia menukar seluruh jenama politiknya menjadi satu obsesi terhadap Israel, AIPAC, pengaruh asing, dan memburukan Yahudi Amerika. Sebagai tindak balas, dia kalah hampir 10 mata. Serta-merta, kekecohan pun bermula. Tucker Carlson terus mendakwa dalam talian bahawa lobi Israel telah menyingkirkan Thomas Massie. Orang lain dalam ekosistem alt-right dalam talian mula menjerit bahawa AIPAC telah membeli pilihan raya, seolah-olah Republican Evangelist Kentucky hanyalah robot tanpa minda yang langsung tidak mempunyai pegangan politik sendiri. Tetapi politik tidak berfungsi begitu. Anda tidak boleh menghabiskan bertahun-tahun menyerang Israel di salah satu kawasan Republikan paling pro-Israel di Amerika dan kemudian terkejut apabila pengundi menolak Anda. Itu tidak bermakna Israel, sudah tentu, adalah isu utama dalam perlombaan ini, tetapi politik bergantung pada kiraan gabungan, dan pengulas dalam talian benar-benar salah tafsir Amerika konservatif. Sekali lagi, tetapi sejujurnya, gimik pindaan pertama Massie itu memang sentiasa satu bahan jenaka. Maksud saya, inilah lelaki yang bertahun-tahun memberi ceramah kepada semua orang tentang kebebasan bersuara, perdebatan terbuka, dan menentang penapisan. Tetapi telah menyekat saya di X terlebih dahulu sebelum saya pernah berinteraksi dengannya kerana dia membenci orang Yahudi. Inilah yang menjadikannya seorang penipu yang sangat keji. Dia berpura-pura menjadi pejuang kebebasan bersuara sejati. Tetapi sebaik sahaja dia melihat seorang wanita Amerika daripada agama yang dia tidak suka, dia bersembunyi di sebalik butang sekat dan bercanggah dengan polisi media sosialnya sendiri yang kononnya melindungi kebebasan bersuara dan melarang diskriminasi pandangan. Penjekat. Malah ucapan kekalahannya menunjukkan obsesi peliknya terhadap orang Yahudi. Lihatlah. Dengar saya. Saya sepatutnya keluar lebih awal, tapi saya perlu hubungi lawan saya dan mengaku kalah. Dan ia mengambil masa untuk mencari Ed Galrion di Tel Aviv. Dia boleh bercakap tentang ekonomi, atau isu tempatan, atau bahkan Donald Trump. Tetapi sebaliknya, dia terus kembali kepada teori konspirasi antisemitik tanpa sebarang bukti kerana gerakan ini sebenarnya bukan tentang mengutamakan Amerika. Itulah sebabnya Massie sering berkawan dengan jurucakap Washington untuk Republik Islam Iran, Trita Parsi, dan mengapa dia disokong oleh kumpulan pelobi pro-Republik Islam Nayak. Malah, bekas teman wanita Massie sendiri telah secara terbuka menuduhnya menerima wang daripada Republik Islam Iran sendiri. Sebenarnya, Massie tidak peduli tentang perlembagaan. Dia seorang yang fanatik dan gagal, dan sikap antisemitnya pun tidak tersembunyi langsung. Dia berulang kali menyebarkan fitnah berbahaya mengenai kesetiaan berganda tentang Zionisme dan pengaruh asing. Dia berkongsi hantaran yang membayangkan bahawa Kongres lebih mementingkan Zionisme berbanding patriotisme Amerika. Sebuah PAC yang sehaluan dengan Massie juga menyiarkan iklan yang menyasarkan penderma Yahudi Paul Singer dengan menggunakan bintang Daud untuk mengenal pasti beliau. Dan dia telah menyasarkan orang Yahudi Amerika yang terkenal, menyekat mereka di akaun kerajaan beliau, melanggar perlindungan pindaan pertama mereka. Nampaknya pengundi Kentucky jelas tidak mempercayai helah Thomas Massie ini kerana kebencian terhadap Yahudi adalah satu ideologi yang gagal. Dan Thomas Massie, Anda sememangnya seorang yang gagal. Baguslah kau pergi, pembenci Yahudi. Dan dengan itu sahaja untuk minggu ini. Saya akan kembali minggu hadapan dengan lebih banyak cerita terkini yang anda perlu tahu. Dan seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang maklumat untuk saya, jangan segan untuk hubungi saya di X di Emily K. Schrader atau di Instagram di Emily in Tel Aviv. Sehingga itu, jumpa anda minggu hadapan di Ask the Substitute di JNS TV.